Assalamualaikum semua. Hari ini Waalaikumsalam. kita akan bincangkan berkaitan dengan sejarah Asia Tenggara, sejarah Asia berkaitan dengan adat yang diamalkan di Asia Tenggara. Okey, untuk mengkaji adat di Asia Tenggara ini, kita akan melihat kepada 4 buah negara. Yang pertama, negara Myanmar, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Okey, first sekali kita tengok pada negara Myanmar. Okey. Di Myanmar ni terdapat 3 adat yang diamalkan. Yang pertama, adat berkaitan tanah. Kedua, adat menghadap raja. Dan yang ketiga, adat memasuki istana. Okey, first kita tengok bagaimana adat tanah yang diamalkan. Okey, di Myanmar, setiap rakyatnya yang mempunyai tanah bukan hak milik mereka secara persendirian, tapi tanah tersebut dimiliki secara bersama. Maknanya dia punya rakyat itu tidak ada hak mutlak terhadap tanah dia. Okey, tanah ni dapat menjamin mereka daripada disingkirkan dari kelompok masyarakat masyarakat mereka. Okey, buktinya jika seseorang tu berhutang, dia boleh jual isteri atau menjual diri ataupun ahli keluarganya macam isteri atau anaknya untuk bayar hutang. Mana aku tak bayar, tapi suka bayar. Kau tak ada duit lah. Bayar sekarang. Aku nak duit, Tak ada duit, aku ada isteri je. Isteri Jual sekarang. Sayang, ke sana. Tapi tanah dia tu dia tidak boleh jual. Begitu pentingnya tanah di Myanmar. Okey. Tanah ni kalau seseorang tu berhutang, dia akan diberikan kepada orang yang kepada sesiapa yang ingin mengerjakan tanah tersebut. Okey. Tapi bila ada keturunan orang yang punya tanah tadi, jika dia punya keturunan tu mampu untuk menguruskan tanah tersebut, maknanya tanah tu tetap menjadi hak milik mereka. Maksudnya dorang punya tanah ni untuk satu keluarga akan jadi hak milik kekal dorang. Walaupun mereka berhutang, tanah tu akan dikembalikan pada dorang jika dia punya keturunan tu mampu untuk menjaga. Okey, seterusnya ancaman penyingkiran daripada keluarga akan apa maksudnya? Untuk mengelakkan daripada berbagai kejadian buruk. Sebab bila dia mengancam untuk menyingkirkan seseorang tu daripada tanah keluarga supaya orang tak buat benda-benda yang tak elok lah. Bila kau buat macam ni, kau akan disingkirkan daripada tanah keluarga. Okey, ancaman penyingkiran daripada keluarga kepada sesiapa yang melakukan perkara-perkara buruk kan. Jadi ini dapat mengelakkan daripada seseorang tu melakukan perkara yang tidak baik. Okay, selain itu, tanah juga ni menjaminkan hubungan masyarakat di Myanmar sebab dia akan menjamin kestabilan sosial mereka. Okey, seterusnya berkaitan dengan raja pula. Okey, di Myanmar ni sama ada golongan bangsawan, rakyat jelata ataupun orang asing, jika ingin memasuki jika dia ingin menghadap raja, dia kena ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pegawai-pegawai istana. Okey, contohnya seseorang perwakilan asing ataupun pelawat dari luar, dia perlu tunggu di luar istana tu untuk satu tempoh yang telah ditetapkan sebelum memasuki istana. Okey, apabila masuk di istana, dia akan dibawa melewati 3 buah pintu gerbang dengan 3 pasukan tentera yang berlainan. Pasukan tentera Yang mengawal. Dikawal oleh pasukan tentera yang berlainan. Okey. Seterusnya contoh pada zaman Raja Arakan ni, seorang saudagar dari Belanda, dia terpaksa menunggu selama 3 jam sebelum dibenarkan masuk untuk menghadap raja. Sudah.
Okey, seterusnya. Adat memasuki istana. Okey, dalam seseorang yang ingin masuk istana tu, perkara yang dia kena buat iaitu tanggalkan kasut. Jangan pergi kasut, jangan pergi kasut, buka. Dah, kasut lah. Dengan menundukkan kepala. Okey, sebab kawasan istana ni merupakan sebuah kawasan larangan sebab dia dianggap Tempat yang suci. Kawasan yang suci, tempat yang suci. Okey, inilah yang menjadi simbol penghormatan tertinggi terhadap rakyat kepada raja. Simbol penghormatan tertinggi rakyat kepada raja.